Penubuhan unit khas teliti isu 3R dikaji. Kaedah pembelian minyak masak paket bersasar bermula tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. 100 juta ringgit diperuntuk bagi memperkukuh kelengkapan penguatkuasaan negara tahun ini. Itu antara 3 inisiatif diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke arah memperkasa operasi agensi penguatkuasaan negara. Turut diumum penambahbaikan allowans pakaian seragam bagi kumpulan pengurusan dan profesional dengan implikasi kewangan lebih 5.5 juta ringgit setahun. Jadi saya setuju untuk tahun ini, 6 bulan ini, kita peruntukkan 100 juta ringgit untuk semua ini membantu mereka melengkapkan apa saja keperluan di pejabat atau jabatan mereka. Ini saya dah beritahu KSP supaya dapat disegerakan. Jadi saudara boleh harap supaya peruntukan ini boleh diterima selewat-lewatnya akhir minggu depan. Akhir minggu depan, hari Jumaat depan, esok Jumaat, hari Jumaat depan, peruntukan mesti sampai kepada semua pejabat-jabatan berkenaan. Kalau tidak, sudah lapor kepada saya. Perdana Menteri turut mengumumkan kajian bagi memperkasa organisasi dan menambah baik laluan kerjaya pegawai dan anggota skim penguatkuasa. Beliau bercakap dalam program Cakna Madani bersama agensi penguatkuasaan yang dihadiri 2,400 anggota. Polis buka 61 kertas siasatan berhubung kes menyentuh isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin berkata, kes antaranya melibatkan ahli politik, bekas ahli politik dan badan bukan kerajaan NGO. Kita mempunyai lebih kurang 21 pegawai task force yang akan menyiasat kes-kes 3R. Daripada 27 Mac, kita telah pun membuka kertas siasatan berjumlah lebih kurang 61 kes, termasuklah kes yang terbaru. Termasuklah kes yang amat berhormat Menteri Besar Kedah. Tambah beliau, antara kes disiasat melibatkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, pengerusi DAP Lim Guan Eng dan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kes disiasat mengikut Seksyen Kanun Keseksaan Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Keperluan menubuhkan satu unit bagi meneliti kes-kes berkaitan isu 3R akan dikaji. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Polis Diraja Malaysia PDRM bekerjasama menilai keperluan tersebut. I do believe MCMC and PDRM will have to assess the necessity to perhaps set up a special unit, given that when we looked at some of the figures presented by Centre for Independent Journalism on GE15, the spate of and the huge number of 3R content that was put up in that short period of time is extremely worrying. So the kind of desperado politics that employ 3R during the campaign cannot be allowed to persist. Mengulas lanjut cadangan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, ia mahu Akta Negara dan Bangsa diwujudkan dan beliau yakin pelaksanaannya akan mampu menyelesaikan isu 3R. Saudara, kaedah pembelian minyak masak paket bersasar akan dilaksanakan mulai tahun depan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Saleh berkata, 5.8 juta isi rumah daripada golongan M40 dan B40 layak berada dalam kumpulan sasar. Selain itu, kira-kira 1 juta usahawan mikro seperti peniaga ayam goreng, pisang goreng dan kerupuk leko akan ditambah sebagai kumpulan sasar. Untuk menikmati subsidi berkenaan, usahawan mikro diminta mendaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Kita
akan sasarkan betul-betul supaya peniaga-peniaga ini menjadi penerima yang sah, ya. Dan insya-Allah untuk mencapai matlamat tersebut, kita akan memastikan bahawa mereka berdaftarlah. Ya, jadi kalau mereka tak berdaftar, susahlah mereka nak dapat akses nanti, sebab bila kita sasarkan minyak masak ni nanti, kita kalau paling awal tahun depan lah. Fuziah merasmikan program Outreach Sara Hidup dan Aduan Suri Peringkat Selangor di Kuala Selangor. Purata nilai grade keseluruhan PNGK Nasional STPM 2022 meningkat kepada 2.82 berbanding 2.79 tahun sebelumnya. Ia pencapaian PNGK Nasional STPM yang tertinggi setakat ini. Sukacita dimaklumkan bahawa PNGK National STPM 2022 telah meningkat sebanyak 0.03 mata berbanding tahun lepas, iaitu dari 2.79 pada tahun 2021 kepada 2.82 pada tahun 2022. PNGK National pada tahun ini juga merupakan PNGK National tertinggi sejak dilaksanakan peperiksaan STPM. Calon mendaftar untuk STPM 2022 seramai 43,687 orang. 1,184 calon STPM 2022 memperoleh PNGK 4.00, peningkatan 310 calon berbanding tahun sebelumnya. 85.22% daripada keseluruhan 1,184 pelajar cemerlang itu daripada keluarga B40. Terengganu terus merekodkan keputusan cemerlang bagi STPM 2022 dengan PNGK 3.04. 112 daripada 2,178 calon memperoleh semua A penuh dengan PNGK 4.00. Saya dok terfikir pun kadang-kadang tu saya boleh, tapi semuanya sebab izin Allah, sebab bagi saya dapat 4.0 ni, merasa dapat macam mana perasaan dapat 4.0 ni. Lepas tu saya berterima kasih kepada mak ayah saya sebab sentiasa mendoakan saya. Setiap kali saya nak panggil biasa, saya akan minta dia doa. Lepas tu saya berterima kasih kepada pihak sekolah sebab banyak menyediakan macam-macam program, lepas tu akademik kecemerlangan, kelas tambahan. Sementara Pulau Pinang mencatatkan prestasi grade purata sekolah GPS 2.85. Sebanyak 15 buah sekolah mencapai lulus 100% berbanding hanya 11 sekolah pada tahun lalu. Seramai 73 calon mendapat keputusan cemerlang dengan PNGK 4.00. Alhamdulillah, kejayaan hari ini walaupun saya ni serba kekurangan. Mak saya pun mak saya meninggal, ayah saya pun tak wasiat, itu bukan halangan lah saya untuk berjaya pada hari ini. Lepas tu asal cikgu-cikgu yang beri kejayaan, mereka banyak bantu. Lepas tu ibu bapa yang sering berdoa, keluarga, lepas tu kawan-kawan juga yang banyak membantu, bagi semangat semua. Itu sebab saya boleh dapat kejayaan pada hari ini. Negeri Sembilan merekodkan PNGK 2.82 bagi STPM 2022. 43 calon memperoleh PNGK 4.00 sekaligus catat peningkatan kepada 2.98%. Saya nak terima kasih kepada guru-guru, kepada ibu bapa saya yang sentiasa menyokong saya, dan tak lupa kepada rakan-rakan dan semua yang pernah tolong saya semasa saya berada di tingkatan 6. Menguruskan masa dengan baik loh, kerana ada 4 mata pelajaran so 1 minggu boleh study fokus on 2 mata pelajaran, so every day mungkin 2 hours, and then buat latihan past year. The paling penting one is buat latihan past year.
Di Perak, 108 calon mendapat keputusan cemerlang dengan PNGK 4.00. Pengarah Pendidikan Negeri Perak Muhammad Fuzi Masun berkata, nilai tersebut meningkat 3.16%. Sementara itu, 20 buah sekolah berjaya mencapai keputusan lulus 100%. Kementerian Pendidikan KPM komited menjadikan tingkatan 6 sebagai salah satu pilihan pelajar untuk melanjutkan pengajian. Ke arah itu, Kolej Tingkatan 6 akan dijenamakan semula kepada Kolej Pra-Universiti KPM. Kita juga berhasrat untuk memberikan hala tuju dan imej yang lebih prestige kepada tingkatan 6 ini dengan antara lain termasuklah memberikan kuasa otonomi kepada guru besar atau pengetua untuk menawarkan tingkatan 6 ini kepada anak-anak murid yang berkelayakan. Kita juga sedang melihat dalam konteks untuk menaikkan taraf guru-guru cemerlang. Begitu juga dengan memberikan nama baru kepada kolej tingkatan 6 ini. Dan insya-Allah dari semasa ke semasa segala fasilitis, infrastruktur dan juga keperluan-keperluan tingkatan 6 ini akan dipertingkatkan. KPM juga sedang berusaha meningkatkan bilangan guru cemerlang tingkatan 6 yang kini jumlahnya 0.5% atau kira-kira 60 orang daripada jumlah keseluruhan guru akademik bagi peringkat pendidikan itu. Kerajaan tambah 200 lagi lesen vokasional kenderaan perkhidmatan awam PSV percuma. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia diperuntukkan selepas kuota 500 lesen PSV percuma di bawah program My PSV penuh. Kita nak selesaikan beberapa masalah sekaligus. Yang pertamanya bantu rakyat. Yang keduanya bantu industri. Sebab industri tak cukup pemandu. Itu satu masalah besar. Jadi kita nak cuba dengan pendekatan ini selesaikan beberapa masalah sekaligus. Jadi permulaannya kita kata tambah 200 untuk Pantai Timur. Mengapa Pantai Timur? Sebab agensi yang akan membuat CSR ini terlibat dengan projek di Pantai Timur. Sebelum ini, kerajaan menawarkan 4,000 lesen PSV percuma kepada golongan B40. Daripada jumlah itu, 3,500 adalah untuk pemohon lesen PSV e-hailing dan taksi, manakala 500 lagi untuk lesen PSV bas. RM2 juta diperuntukkan bagi program tersebut. Mu kita ramai-ramai sertai 6,600 langkah perpaduan pada 16 bulan Julai 2023 jam 6.30 pagi sempena dengan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Keyboard Jalur Gemilang di Bulatan Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Nak tahu lebih lanjut? Layar je www.merdeka360.my. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Bertemu kembali. Kemudahan yang dinanti-nantikan, kelulusan peruntukan RM7.7 juta setahun bagi menanggung kos operasi lebih 37,000 lampu jalan di rancangan Felda seluruh negara amat dihargai warga Felda. Sekaligus dapat meningkatkan keselamatan penduduk. Ya, pertamanya lampu jalan. Yang kedua, lampu di persimpangan masuk di antara Renok dengan Simpang Ciku. Di sana cukup gelap. Waktu malam nak masuk memang betul-betul susah. Kadang-kadang langgar lembu, langgar babi. Tak ada di persimpangan dia tak ada lampu. Perdana Menteri Negeri umum lampu jalan tu. Okeylah bagi tu. Terima kasihlah jaga lampu jalan tu. Dia mana yang api pak saya ni masih tidak cukup pi lagi. Pedalaman ni tak cukup api. Mari hujan sikit, api malak, mampu lalu. Kalau mari hujan, mampu. Mari ribut petir sikit, mampu. Sukarlah kita. Sukarlah. Agak jadi. Kita memang sangat perlu ke lampu ni. Memang kalau tak ada apa jalan.
dari cabai ciku ke Perasun tak ada apa jalan. Dari mah ada kau dari sini kau kena. Tak ada juga kan? Tak ada juga. Ni pun jalan tu fix cabai ni pun tak ada juga. Ada lalu utama juga. Mak tu lalu utama. Gitulah kalau boleh royak kan. So, ya cepat-cepat. Aku tak ada merasa ibu dah usia dah lama dah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini mengumumkan pelbagai inisiatif meliputi aspek kesihatan, prasarana, pendigitalan dan perumahan buat warga Felda. Diskaun hingga 30% yang ditawar menerusi jualan agro madani bukan saja dapat meringankan beban pengguna, malah membantu petani dan usahawan agro memasarkan produk sekaligus menambah pendapatan mereka. Jualan seperti ini memang patut dilakukan supaya petani mendapat harga yang setimpal dan pengguna dapat membeli dengan harga yang lebih murah berbanding daripada harga runcit. Dan program seperti ini dapat membantu peniaga seperti saya dengan mendapat jualan yang keuntungannya lebih baik. Saya dah mengikuti jualan madani ni banyak tempat di Putrajaya sendirilah. Saya dah pergi beberapa kali dah di sini. Saya rasa setiap kali diadakan memang saya akan datang pasal harga dia dengan barang-barang yang ada di dalam ni berpatutan. Untuk program hari ini memang saya rasa dan bagi ekonomi saya yang agak ketat sekarang ni, ia amat-amat baloi lah. Dalam RM15 saya dapat seekor ayam, sayur dan juga jagung serta buah bendi, sayur bendi kat bawah ni dan bakul free. Amat diperlukan seperti yang sahabat saya kata tadi, dalam keadaan ekonomi sekarang memang kami sebagai rakyat memang amat-amat memerlukan program sebegini. Setidaknya sedikit sebanyak dapat membantu ekonomi kami seisi rumah lah. Bagaimana